Assalamualaikum dan selamat malam. Kita bersama dalam Remang Malam. Cerita aku nak ceritakan ni cerita pasal diri aku lah, pengalaman diri aku pada 2 tahun lepas. Kejadian ni jadi masa tu aku nak pergi ride. Dan ketika tu aku dah lama tak pergi ride. Bila mana aku dah lama tak ride tu, hari tu aku rasa semacam sikit. Aku bawa motor tu kekok, aku rasa kekok. So aku cakap dengan kawan aku, korang nak laju ke, nak speed ke apa ke, korang pergi ke depan. So tak kisahkan aku tu ke belakang. So sampai batang kali jumpalah seorang lagi member. Kita orang nak bergerak ke Bentong. So Bentong tu nak pergi Lemah Tok Ki lah kononnya. Time tu dah petang 4 lebih 5 lebih lah. So nak bergerak tu aku rasa macam aku tak sedap hati. Dan aku bawa motor terlampau berhati-hati, tak seperti yang selalunya lah. Kami pecut kalau ada ride lagi lah. Tengok member depan dah laju, kita laju lagi, nak potong lagi. So aku senyap je. Kita orang ada pakai intercom dekat helmet, so boleh communicate lah. So aku selama ni bila ride, aku orang yang paling banyak cakap. Tak berhenti cakap sampai diorang suruh berhenti cakap lah. Hari tu aku tak bercakap. Aku rasa macam aku nak motor risau. Aku rasa macam bawa slow lah. Diorang bawa je macam biasa. Tapi diorang cakap okey tak, pull kau belakang, dekat belakang okey tak? Cakap okey je kan. Okey, korang nak laju lah. Aku maintain je speed macam ni. Daripada Batang Kali kita orang pergi turun ke Genting. Daripada Genting masuk highway Karak ke Bentong. Kita dah keluar dah highway tol Bentong tu, dan sampai ke Bentong tak jadi nak pergi Lemah Tok Ki sebab rasa dah macam nak maghrib. So kita orang decide untuk patah balik, nak pergi Janda Baik. Kita orang ikut jalan dalam. Kalau korang tahulah, daripada Bentong ke Janda Baik ada satu jalan dalam yang sangat sunyi, hutan-hutan, dan tepi tu ada sungai sikit. Memang sangat sunyi. Aku tak ada rasa apa-apa misterius ataupun benda-benda yang membuat aku rasa seram, takut. Aku bawa motor macam biasa, tapi aku senyap. Banyak kali member aku tanya, kau okey tak pun? Cakap okey. Kau penat ke apa? Tak adalah. Dia ada satu air panas, tempat mandi air panas lah kat situ. Dah lepas daripada situ. Jalan tu sangat sunyi, petang. Bila dekat jalan tu, aku senyap dah. Aku paling belakang. 3 biji motor dekat depan, termasuk aku 4 belakang. Dan sampai satu tempat, kawan aku dah macam dah ke depan sikit. So aku paling belakang. Ada satu selekor, aku nampak air terjun, cantik sangat. Bagi aku lah macam, aku suka nature. Dalam intercom tu masa berborak tu, yang dekat depan, air terjun lah, cantik lah. Rasa macam nak berhenti lah. So bila dah lepas kona air terjun tu, dia ada jalan lurus balik. Aku entah macam mana, aku lost control. Aku sangat perlahan. Aku rasa aku tak pulas throttle motor aku. Tiba-tiba aku ditarik seperti motor aku tak boleh kontrol. Aku ditarik ke bahagian tepi jalan, bahagian rumput. Aku cakap, asal aku ada kat rumput ni? Tapi tangan aku tak boleh nak capai brake. Otak aku masih fikir, kau ni jatuh kejap lagi ni. Aku tak boleh brake. Motor tu memang perlahan, keadaan perlahan, tapi dia masih menggelungsur dan bergerak. Aku macam, Allah, macam apa kalau aku nak buat ni? Otak aku jadi blur. Aku tak boleh nak tekan brake, tak boleh buat apa-apa. Ada satu lekuk mula bonggol, kemudian lekuk. Sampai situ je aku dah terlanggar bonggol tu termasuk lubang sikit. Motor aku mula balas kiri, lepas tu balas kanan. Aku tercampak atas jalan raya. Disebabkan motor aku berat lebih kurang 230 kilo plus lah. Impact dia membawa aku, dia balas aku daripada kiri pulas ke kanan. Aku tercampak ke atas jalan raya lebih kurang 15 ke 20 meter. Aku cakap, apa benda? Aku terkejut, sangat terkejut. Aku cakap, aku dah accident ni. Aku rasa macam, fikir apa? Aku try bangun, kaki aku rasa sakit. Mula rasa sakit lah, aku bangun. Jalan kosong, tak ada orang. Aku bangun macam, alhamdulillah okey belum bangun, tapi kaki aku sakit lah. Yang lain semua tak ada apa-apa. Aku call member aku lah, sebab intercom tu 1 kilometer je member aku dah ke depan. Call cakap, Ron, gua dah jatuh lah belakang ni. So diorang pun patah balik. Masa sebelum diorang sampai tu, ada satu kereta lah, brother ni berhenti tanya, okey tak semua? Cakap, okey bang semua kan. Nak tolong tak? Cakap, tak apa bang, kawan saya nak sampai. Sebenarnya belah kiri aku tu adalah gaung masuk ke sungai. Berapa meter je, kawan aku bagi tahu, berapa meter je. Kalau aku tak ada bonggol tu, tak ada lubang tu, mungkin aku akan jatuh ke bawah pula. Member aku cakap, okey decide kita pergi ke air terjun sana. Sebab dekat corner tu ada kawasan lapang sikit. So space dia besar lah untuk berhenti. Cakap, kita relax sana dulu, check motor semua. Bla. Aku cakap, tak tahu lah macam jatuh kan. Kau terlelap ni, hayal ke apa kan? Aku tak tahu nak cakap macam mana.
sebab kejadian cepat. Sebab aku tegur, aku nampak air terjun, jangan berhentilah. Tu cakap, betul-betul kita berhenti. Betul kat situ juga terus berhenti. Lepas tu dalam 6:30 petang lah kat situ. So member aku cakap relax dulu, dia orang pergi rokok semua, tenangkan diri. So aku macam ada seorang member aku, dia facing aku facing dia. Belakang tu aku perasan ada satu pondok, dan dekat belakang tu aku perasan ada someone kat pondok tu. Pondok yang kalau korang pergi jalan-jalan hutan ke apa ke, ada orang jual buah, orang jual petai, tapi pondok tu dalam semak pusang dan naik rumput semua. Someone pandang aku macam uish, benda ni kan. Aku macam tak sedap hati, semua orang tak perasan. So aku ambil phone, aku ambil gambar, senyap. Aku cakap dengan kawan aku, okay Bron, aku rasa kita gerak tempat lain lah kan, pergi mana-mana dulu ke, berhenti bukan kat sini lah. Kita orang decide untuk pergi Janda Baik, berhenti minum kejap lah, berehat kejap. Sampai dekat Janda Baik tu adalah kedai warung kan, borak lah kejap, macam mana kau boleh jatuh tadi, semua tanya balik kan semua. Aku tak tahulah semua, tapi member aku seorang ni yang ada tadi, yang aku cakap dia facing aku, tapi dia boleh nampak benda air, rasa. So dia cakap, ada benda tutup mata kau tadi kot dekat corner tu apa. Aku macam tak lah, aku malah fikir, member aku cakap, yang lagi seorang yang lain cakap tak ada apa lah tu kan, kau leka ayal ni semua. Korang tahu tak pasal aku suruh belah daripada tempat tadi? Aku tunjuk gambar, korang nampak tak pondok belakang? Tapi aku tengok gambar tu balik, orang yang aku ambil gambar tu, orang tu tak ada dekat pondok tu, cuma ada pondok tu. Dia macam, pondok? Kita orang tak perasan kan, memang dah lepas lebih kurang 10 minit macam tu lah, tak nampak pondok situ. Tapi member aku yang boleh rasa, boleh nampak tu, dia kata aku nampak daripada awal dia nampak pondok tu. Cakap dia je seorang nampak, dan aku. Lepas tu dah malam, kita orang balik gerak macam trauma sikit lah. First time aku jatuh motor besar macam tu. Bila nak lelak mata je aku macam trauma lah. Lelak mata je aku rasa aku macam tercampak, tertempas ke atas jalan raya. Macam mana kejadian tadi, aku trauma. Aku cakap, tak boleh jadi ni kan, apa asal ni kan, apa hal ni, aku nak tidur tak boleh tidur. Aku google tempat tu, sebab aku jarang tu, kali kedua aku jalan malam tu. Aku google dia, aku tak tahu nama jalan ni apa benda semua. Aku google jalan lama Bentong Janda Baik, yang keluar kebanyakan dia cerita misteri. Aku try nak cari nama air terjun tu, aku tak pasti air terjun apa. Tapi yang ada cerita air terjun ramai orang mati semua, aku tak pasti sama ada air terjun tu ataupun air terjun lain lah, tapi di kawasan tu. Pagi besok aku try nak bercerita dengan kawan aku yang boleh nampak benda tu. So pagi tu aku call dia on the way nak pergi office, nak sampai office lah. Bron, pelik lah semalaman aku jatuh motor macam ni. Cakap tu malam tadi aku nak tidur susah Bron, aku nak tidur je aku rasa macam mimpi, macam aku ada tempat tu balik. Tu dia cakap, dia buka cerita dia pula, malam tadi Bron, aku pun tak boleh tidur. Dia termimpi ada kat tempat air terjun tu, tiba-tiba dia terjaga. Sebab masa dia tidur tu, dia dengar ada benda something jatuh kat lantai rumah dia. Sebab lantai dia macam parkir ataupun kayu, dia terdengar. Terjaga. Dia tengok wife dia macam okey, tidur tak ada apa. Aku tengah call dia ni, kejap Bron ni aku dah nak masuk office lah. So dia tengah dalam kereta lagi lah, dalam kereta. Aku dengar dia borak dengan polis bantuan lah, dia nak masuk kan, dia nak tag pas semua kan. Aku dengar dia borak. Lepas tu dah lepas, tiba-tiba dia cakap balik dengan aku, Bron, kau nak tahu tak something? Aku cakap, apa dia? Aku masuk tadi, aku naik kereta seorang lah pergi office. Polis bantuan tu tanya, bro, bawa siapa hari ni kat belakang tu? Aku terdiam bro. Aku macam, kau biar betul bro. Dua-dua macam, uish, betul bro. Tapi dia cerita tu habis kat situ lah. Dia tergesa-gesa untuk masuk ke office. So bagi aku pengalaman tu, sebab tu lah pengalaman aku jatuh, dan pengalaman ada tempat tu pondok semua jalan macam tu. Dan sebelum tu aku rasa macam ada something yang akan jadi, memang terjadilah benda tu. So apa cerita ni kalau korang, bagi aku ini ada pengalaman diri aku. Kalau korang ada something untuk kongsikan, korang tahu pengalaman ataupun cerita-cerita di kawasan jalan dalam Bentong ke Janda Baik, korang ada something yang suggest, mungkin pemanduan motosikal, mungkin penat ataupun lost focus selama tak bawa, boleh share dekat komen ni. Aku pun nak tahu juga, sebab aku sampai sekarang aku tak faham maksud kejadian itu. Itu saja cerita daripada aku, Remang Malam. Kalau nak dengar lagi, kita akan tengok episod yang akan datang. Assalamualaikum, selamat malam.